adik-adik semua, berjumpa lagi kita bersama dengan Cikgu Shenari. Okey, dalam sesi Jom Cuba. Okey, ingat lagi tak adik-adik? Cikgu suruh anda jawab soalan sebelum ni dalam live tadi. Okey, dalam kelas cikgu tadi sebentar tadi, itu kelas pada pukul 11 pagi tadi. Okey, so sekarang cikgu nak bagi tutorial tentang jawapan yang telah adik jawab. Adakah jawapan anda betul atau jawapan anda kurang tepat? Kita tengok apakah jawapannya. Okey, jom kita. Okey, soalan pertama cikgu bagi apa? Okey, tengok balik soalan C ya. Soalan inilah. Dalam satu penyiasatan lain, sejenis anak pokok digantung secara terbalik di Taman Sains selama seminggu, seperti dalam rajah di bawah. Okay, dia tengok tu, apa dia buat tu? Dia letak anak benih kat sini. Kita tak nampak tak anak benih ni? Okay, ni anak benih ni. Okay. Lepas tu dia gantung secara terbalik. Ni pasu lah. Lepas tu diikat. Okay, agak-agaknya apakah boleh dilihat? Selama seminggu ni, dia letak selama seminggu. Apa yang boleh diperhatikan selepas seminggu ni adik-adik? So soalannya, lukiskan pemerhatian tentang anak pokok itu selepas seminggu. Apakah jawapannya? Kita tengok jawapannya. Okey, kalau berdasarkan jawapan ni, okey, cikgu akan lukis jawapannya. Ya. So sepatutnya macam mana adik? Ini adik lukis. Mana pula pen juga ni? Sini. Okey, so sini gambar raja dia macam ni lah. Contoh ya. Tak cantik pun tak apa. So ni anak pokok tu kan, dia akan mungkin itulah jawapan dia. Asalkan pokok tu naik ke atas, adik nak buat belah kiri ke belah kanan terpulang lah. Contoh kalau adik buat macam ni. Okey, walaupun tak cantik. Okey. So pokok ni akan nak buat daun dia banyak. Itu jawapannya. Okey, boleh adik? Betul tak? Kalau betul, bagus. Kalau kurang tepat, tak apa, betulkan jawapannya. Okey, kita tengok pula soalan seterusnya. Okey, maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri khas tumbuhan melindungi diri daripada musuh. Padankan maklumat berikut dengan tumbuhan yang betul. Okey, so ini adalah soalan berbentuk mesh ya. Padan suaikan. So, dapat satu markah saja. Okey, mana jawapannya? Maklumat diberi adalah saya tumbuhan berduri. Apabila disentuh, saya akan menguncupkan daun saya. Siapakah saya? Adakah semalu? Adakah kaktus? Adakah nenas? Adik jawab apa? Ya, samalah dengan jawapan cikgu. So jawapannya adalah betul, semalu. So pastikan adik padankan hanya satu saja jawapan. Jangan pula semua dipadankan. Jangan pula semua dipadankan, salah ya. Mesti pastikan satu sahaja yang dipadankan, baru dapat satu markah. Okey, seterusnya kita tengok soalan ketiga. Okey, rajah 7+1 ataupun rajah di bawah menunjukkan keputusan sebuah eksperimen yang mengkaji proses hidup mikroorganisma. Okey, ini tajuk tahun berapa? Tajuk tahun 6. Okey, sekarang kita tengok. Apa yang diisi dalam botol air ni? 10 gram. 10 gram yeast, 1 sudu gula, 100 ml air suam. Lepas tu S, 20 gram yeast, 1 sudu gula, 100 ml air suam. Dan T, 30 gram yeast, 1 sudu gula, 100 ml air suam. Okey, so berdasarkan penyiasatan di atas, bina satu jadual untuk merekodkan perubahan saiz belon R, S dan T. So, apakah PM dia? Sebelum kita nak buat jadual, kita kena tahu apa dia PM. PM dia apa adik-adik? Ya, betul. PM dia adalah kuantiti yeast ataupun jisim yeast. Kalau ikut tepatnya adalah jisim yeast lah, sebab dia bagi dalam gram kan. So 10 gram, 20 gram, 30 gram. So jisim yeast. PB dia apa? PB dia adalah nampak tu, saiz belon.
dah nampak ni. Saiz belon. Kenapa belon tu mengembang adik-adik? Sebab mikroorganisma tengah bernafas. Okey. So PB-nya adalah saiz belon ya. Nampak ni pun dia cakap merekodkan perubahan saiz belon. So macam mana kita nak buat jadual? Pastikan macam mana. Okey, kita cuba tengok apakah jawapannya. Ya, betul tak jawapan adik-adik? Bagus. So PM dia GSM yeast ataupun quantity yeast kita boleh terima jugalah. Okey, so sini GSM yeast betul lah. Okey, GSM yeast. Ni PM dia. Okey, PM dia. Ini PB, saiz belon. Okey, so R. Kalau adik buat R pun boleh ataupun adik buat sekali tak nak buat pun tak apa. Lagi senang kita buat lah R lah ya. Okey, R 10 gram, 20 gram, 30 gram. Saiz belon kecil, sederhana dan yang terakhir adalah besar. Okey, jelas adik-adik jawapannya? Puas hati? Ya, bagus. Seterusnya, kita tengok soalan yang ketiga. Jamal mengukur kadar pernafasannya semasa melakukan 3 aktiviti. Jadual di bawah menunjukkan hasil penyiasatan Jamal. Okey, apakah jenis aktiviti dia dan kadar pernafasan selama 1 minit? Okey, pertama dia membaca. Berapa kadar pernafasannya? 16. 16. Bermain bowling 28. 1 minit untuk 1 minit. Senaman aerobik 45 kali dalam 1 minit. So, bina satu carta palang berdasarkan maklumat dalam jadual di atas. Okey, sebelum tu. Okey adik-adik. Sebelum kita nak jawab soalan ni, nak buat carta palang, kita pastikan tahu apa dia PM dia. Okey, PM dia apa adik-adik? Okey, PM dia adalah jenis aktiviti. PB dia apa? Kadar pernafasan. Betul? So, kita pun binalah carta palang. Okey, carta palang ni panjang. Okey. Lepas tu adik kena ingat ya, PM dia tadi apa? Jenis aktiviti lah. So tulis sini jenis aktiviti. Okey, PB dia kadar pernafasan selama 1 minit. Okey, lepas tu kita masukkan jenis aktiviti dia. Pertama apa? Membaca. Membaca. Kedua, bermain. Boleh tekan buat tengok. Bermain bowling. Okey, dan seterusnya senaman aerobik. Betul tak? Nanti adik tulis cantik sikit lah. Cikgu susah pula tulisan ni tak cantik Okey. So macam mana kita nak buat? Okey, tengok pula ni. Macam mana kita nak tulis skala ni? 16, 28, 45 susah sikit kan? So kita buatlah macam ni. Kita buat 5, 10. Skala tu tak boleh kita buat 16, 28, 45. Tak boleh adik macam ni. Tak boleh, salah. Salah macam ni ya. Kita kena bagi skala yang seragam. Okey. So, macam mana kita boleh buat 5 lah. 5 ataupun buat 1, 2, 3 banyak benar. 8, 45 tak cukup lah pula kan. So kita buat 5, 10 senang. 5. Lebih kurang dia punya jarak dia. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Dia kena agak-agak lah. 35, 40, 45. Ini pun dah terlebih 50. Okey. Okey, lepas tu barulah kita plotkan. Okey, tengok membaca berapa? Membaca 16. So agak-agak 16, lebih sikitlah 1 kat sini. Betul tak? 16. So kita pun plotkanlah. Sikit. Okey, lepas tu bermain bowling 28. Tengok sini 25, 28 dekat-dekat 30 kan? So kita cari sini lebih kurang 28 sini. Ni. So kita pun plot bermain bowling. Lepas tu senaman aerobik 45 paling banyak ya kadar pernafasan dia. Ulangan pernafasan kita ya. Berapa? 48. So dia dekat dengan dia dekat 45. Oh ada 45 cikgu ingatkan. Okey, so sini je lah 50 ni tak payah pun tak apa sebenarnya. Okey, so 45. So paling atas. Sorry lah ya cikgu bengkang-bengkok cikgu punya carta palang.
Jadilah asalkan adik-adik semua faham. Okey, itulah dia carta palang. Barulah kita dapat 2 markah. Mana ni? Kita dapatlah 2 markah. Okey. Senang aja buat carta palang. Okey, itu saja untuk jawapan carta palang. Okey, kita tengok pula soalan ni pula. Soalan seterusnya, soalan kelima ya. Tahun 1995 jumlah petroleum yang tinggal 10 juta tan. Tahun 2005 jumlah petroleum yang tinggal 7 juta tan. Tahun 2015 jumlah petroleum yang tinggal 4 juta tan. Nampak tak situ? So dia bagi ayat kan. Jadi macam nak susah sikit lah. Dia tengok lah ayat ni susah lah cikgu nak buat pula dalam bentuk jadual ni. Tengok soalan. Berdasarkan penyiasatan di atas, bina satu jadual untuk mewakili keputusan penyiasatan. Jadi kita kena bina jadual. Tapi sebelum kita nak bina jadual, kita kena tahulah apa dia PM, apa dia PB. Okey, kita sebelum tu kita kena cari PM dia. PM dia apa adik-adik? Adik dah terjawab hari tu kan? PM dia apa? Nampak tak sini? Dia ada bagi tahun. Itulah PM dia. Okey. So PM dia adalah tahun. Cikgu dah pernah bagi tahu kalau tahun tak perlu ada parameter lah, cukup tahun saja. Tak perlu tulis bilangan tahun, tak payah. Okey. Lepas tu PB dia apa? Okey, PB dia ni lah jumlah petroleum yang tinggal. Ini adalah PB. Okey. So barulah kita bina jadual. Okey, kita tengok jawapan. Adakah jadual yang adik bina sama dengan jadual cikgu buat? Sama tak? Ya, bagus. Okey, kita tengok ya, tahun PM tu lah 1995 dia masukkan. So PB ni jumlah petroleum yang tinggal dalam juta tan. 1995 10, 2005 7, 2015 4. Mudah kan nak buat jadual? Senang saja. Pastikan maklumat yang diletak tu adalah sama dengan dalam ayat tu. Jangan pula berbeza. Bila berbeza, adik tak dapat markah. Okey? Jelas ya untuk soalan ini? Kita pergi pula soalan seterusnya. Inilah soalan yang adik kena lukis. Macam mana nak lukis? So adik kena ada tahu, kena ada pengetahuan lah tentang ni. Kita tengok soalan dia. Berikut adalah beberapa objek yang disediakan untuk satu aktiviti ya. So dia bagi belon, 2 botol kosong, penyedut minuman, straw, gelang getah, rubber band. Okey. So dengan menggunakan objek yang diberi, cipta sebuah bot mainan yang boleh bergerak di atas permukaan air dengan melakarkannya pada ruangan di bawah. Labelkan lakaran kamu. So macam mana nak lukis? Okey, kita cek sama tak jawapan dengan cikgu punya. Okey, mula-mula kita dah tahu ni nak buat bot ni kan. Bot mainan. So nak buat bot mainan, dia bagi botol. Macam mana nak buat? Okey, so kita pun lukislah lebih kurang dah. Cantik tak berapa cantik, bilang lah kan. Okey, lukis. Okey, ada 2 botol. Betul adik cuba lukis ni. Okey. Letakkan 2 botol. Nak buat bot. Alamak, cacat pula cikgu ni. Okey, kita lukis sekali lagi Okey. Tak cantik tapi ada rupa sikit. Okey lah. Lepas tu kita letakkan kita letak straw tu dekat mana ni? Dekat straw ni, dekat antara botol tu. Ada straw lah sebenarnya, ada straw antara botol tu. Lepas tu kita letakkan belon. Macam tu. So kita, maknanya kita tiup belon tu kat sini, belon tu melalui straw ni lah. Okay, lepas tu kita kenalah ikat getah ikat getah. Pada botol tu kena ikat getah lah dengan straw supaya straw dengan getah tak tercabut. Betul? Okey, lepas tu itu sajalah. Lepas tu jangan lupa kita kena label. Label ni apa ni? Belon. Ini botol, 2 botol. Mineral katakan. Kena label lah. Kalau ada tak label, tak dapat markah penuh. So ini gelang getah. Dan seterusnya ini straw. Itu saja lukisannya. Walaupun tak cantik tapi ada rupa, boleh dapat markah penuh. Okey, itu saja cikgu rasa soalan yang terakhir. Cikgu harap adik-adik jelas dengan jawapan tersebut. Okey. Okey adik-adik, itu sajalah video tutorial sesi jom cuba soalan KPS kemahiran berkomunikasi
daripada Cikgu Shenari. Semoga adik-adik dapat faham dengan apa yang telah cikgu terangkan. Okey, sekiranya video ini bermanfaat, bolehlah adik-adik share kepada rakan-rakan adik, okey, dan juga kepada guru-guru semua. Okey, dan jangan lupa untuk like dan share serta subscribe channel cikgu ya, adik-adik. Sila sekiranya ada sebarang soalan nak ditanya, bolehlah isi di ruang komen lah. Boleh tanya soalan kepada cikgu sekiranya masih tak faham. Kalau masih tak jelas, boleh ulang lagi video ini sehinggalah faham. Okey adik-adik, itu sahaja daripada Cikgu Shenari. Kita jumpa lagi di lain video tutorial. Okey, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.